jadi tentang menarik nafas. Sekarang mari kita belajar tentang menghembus nafas. Okey, sekarang mari anda semua hembus nafas sama-sama dengan cikgu. Iaitu kita keluarkan udara keluar. Okey, bila kita hembus nafas, okey, jadi badan kita, dada kita, badan kita semuanya akan ke bawah. Okey. Okey, so menghembus nafas. Jadi, ini kita kenali sebagai exhale. Kalau tadi adalah inhale, ini adalah exhale. Ex come from word exit, keluar. Okey? Exit, iaitu kita keyword dia di sini adalah udara kita nak keluarkan. Ya, kita bukanlah nak oksigen masuk sentiasa. Kita juga nak keluarkan udara-udara berlebihan yang kita tak perlukan. Contohnya karbon dioksida tu utamanya kan. Okey, jadi di sini strukturnya sama macam tadi. Dia ada laluan udara. Jika tadi laluan udara masuk, tapi sekarang ni laluan udara keluar. Kemudian kita ada trachea, ada otot intercostal yang mana boleh membantu menggerakkan sangkar rusuk kita, tulang rusuk di sini, sangkar rusuk keseluruhan itu adalah sangkar rusuk, dan kita ada paru kanan dan kiri dan juga diafragma di bahagian bawah, pandangan hadapan, dan ini adalah pandangan sisi. Pandangan sisi pula kita dapat lihat di sini yang mana udara dihembus keluar di sini ya. So kat sini cikgu tuliskan udara keluar. Okey, tapi sebelum dia keluar, sangkar rusuk ini, okey, kita mulakan dengan sangkar rusuk. Okay, sangkar rusuk akan ke bawah. Okey, bergerak ke, keywordnya adalah ke bawah. Okey, dan juga ke arah dalam. Okey, sementara bagi rongga toraks pula, isi padunya, rongga toraks inilah ya, yang warna hijau ni. So, isi padu rongga toraks ini akan berkurang. Awak boleh lihat di sini ya. Kenapa? Sebab sangkar rusuk ini menekan ya. Sebab dia bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi, dia tolak ke bawah. Jadi, isi padu dia dah, rongga toraks ni jadi nipis. Macam tadi, diafragma pula di bawah ini akan, jika tadi kita cakap bergerak ke bawah melepeh kan. Jadi sekarang ni diafragma ototnya akan mengendur. Okey, mengendur. Keywordnya adalah mengendur dan bergerak ke atas. Berbezalah. Jadi dia tolak ke atas ya, atas. Jadi dia tolak ni diafragma yang ini ya, ini diafragma. So dia tolak ke atas, jadi makin sempitlah rongga toraks ini. Okey, makin ditolak ke sini, so makin kecil. Berbeza macam tadi ya, sangkar rusuk naik atas tu, dia turun ke bawah, jadi dia makin besar. Ini adalah untuk menarik nafas. Tetapi jika menghembus nafas, ianya tolak ke sini, so makin kecil. Beza sangat. Okay, anda boleh nampak perbezaannya. Okey, cikgu pakkan dia. Jadi di sini rongga toraks yang kita nak cuba besarkan adalah lebih besar berbanding dengan rongga toraks di sini yang mana ditekan oleh otot diafragma daripada bawah dan ditekan oleh sangkar rusuk daripada atasnya, daripada tepi dan sisinya. Okey, lebih kecil, ini ruangnya lebih besar. Okey, kita boleh nampak perbezaan di situ. Jadi, jom kita belajar macam mana kita nak mendapatkan markah dan dapatkan point. Okey, dan markah seterusnya. Okey, kita mulakan yang pertama macam cikgu cakap tadi, otot intercostal dahulu. Kena cerita tentang otot intercostal. Okey, jika tadi otot intercostal adalah mengecut, sekarang ini ianya mengendur. Mengendur. Jadi, bila mengendur, ia akan memanjanglah kendur. Panjanglah jadinya. Okey, bila dia kendur, dia akan membantu menggerakkan sangkar rusuk ini. Dia tidak menarik dah lah ya, menggerakkan. So dia akan gerakkan, tak muat, menggerakkan sangkar rusuk itu dan bergerak ke arah, kita boleh guna perkataan ke arah bawah dan ke arah dalam, iaitu menekan ke sinilah.
Okey, arah bawah dan dalam. Okey, yang kedua pula adalah otot diafragma. Tetap cerita tentang otot tapi diafragma. Macam tadi intercostal. Okey. Okey, otot diafragma juga mengendur. Ingat ya, kedua-dua otot ini sama. Kalau salah satunya mengendur, satu lagi pun akan mengendur. Macam tadi kita belajar mengecut kedua-duanya. Jadi apabila otot diafragma akan mengendur, jadi dia akan menggerakkan ataupun bergerak. Diafragma akan bergerak ke arah atas lah kan. So dia akan mengendur dan dia akan bergerak ke atas. Okey, jadi apabila bergerak ke atas, diafragma ini akan melengkung seperti ini, melengkung. Berbentuk seperti kubah ya. So melengkung. Ini adalah perkataan yang kita nak gunakan. Okey, melengking. Melengkung. Melengkung. Okey, dan yang ketiga pula ialah KUNG ya. Okey, sangkar rusuk diafragma yang sudah pun bergerak ini menyebabkan isi padu rongga toraks ini akan lebih kecil. So, isi padu dia lebih kecil. Jadi, tekanan udaranya. Jadi, tempatnya sempit. Macam cikgu cakap tadi, udara berasak-asak menghasilkan tekanan udara yang bertambah, yang lebih tinggi. Okay, tekanan jadi sangat tinggi. Okay, so kat sini akan bertambah. Ataupun kita boleh gunakan juga perkataan lebih tinggi. Tapi kalau anda gunakan perkataan lebih ya, jadi kita kena bagi tahu lebih tinggi dari tekanan luar. Okey, P ni tekanan luar. Kena bagi tahu lebih. Jadi kita boleh guna juga perkataan bertambah ni lebih jelas lah. Tak payah kita nak compare kan. Okey, dan yang keempat pula ialah tekanan udara yang lebih rendah. So apabila dekat dalam ni tekanan dia tinggi, jadi tekanan di luar menjadi lebih rendah daripadanya. Okey, macam biasa cikgu nak tambah di sini. Okey, berbanding apa? Tekanan luar lebih rendah berbanding di dalam. Okey. Sebab kalau anda guna perkataan lebih, mesti berbanding dengan apa. Okey, so menolak. So tekanan yang rendah ini, dia akan menyebabkan, membantu tekanan di dalam, okey, titik kat sini. Jadi tekanan, cikgu nak guna tambah. Tekanan tinggi, tinggi di mana? Di dalam. Okey. Menolak udara keluar dari paru-paru. Okey, macam tadi tekanan udara lebih tinggi di luar yang menolak. Tapi sekarang ini tekanan yang tinggi di dalam rongga toraks itu yang menolak udara keluar. Okey, dan dikeluarkan. Kerana tekanan yang tinggi, okey, nampak di sini tekanan tinggi menolak udara keluar dan udara seterusnya dapat dikeluarkan. Okey, mudah saja nak sekarang ingatkan. Mari kita buat ulang kaji tentang menghembus nafas, mekanisme menghembus nafas iaitu exhale. Okey, exhale iaitu udara keluar. Okey, bagaimanakah? Okey, yang pertama kita akan mulakan dengan macam biasa kita akan gunakan otot dulu. Ini yang penting kan? Okey, so otot intercostal. Okey, ini akan mengendur. This is the key word dia. Mengendur. Okey, so bila mengendur dia akan menjadi panjang lah. Sedikit panjang daripada asal. Okey, so dia akan menggerakkan sangkar rusuk kita ke bawah. Okey, jadi sangkar rusuk akan ke bawah. Ataupun kita juga boleh kata ianya bergerak ke dalam. Okey, dah siap. So, the keyword yang penting ialah mengendur, sangkar rusuk ke bawah dan ke dalam.
Okey, so cikgu akan gunakan warna merah ni dah tolak dia. Semua ke bawah. Dia tekan ke bawah, dia tekan ke arah dalam. Okey, yang kedua, poin yang kedua pula kita nak cerita mestilah tentang otot juga. Tapi otot diafragma. Beza kan? Juga mengendur. Oh, senang nak ingat sama. So dia akan memanjang. So bila dia memanjang, dia akan bergerak ke atas. Okay, so cikgu nak tambah di sini. Anda boleh bayangkanlah otot tersebut dia lebih panjang. Tapi jangan gunakan perkataan panjang ni dalam jawapan awak ya. Gunakan perkataan mengendur. Cuma ini cikgu nak anda bayangkan otot tersebut bila mengendur dia akan menjadi lebih panjang daripada asalnya. Jadi apabila dia panjang, ia akan mula bergerak ke atas. So diafragma ini akan bergerak ke atas sebab dia dah panjang sangat. So inilah dia diafragma itu di sini. So kita boleh tengok kat sini dia dah naik ke atas ni. Okey, bila dia naik atas dia mula membentuk bukan lagi melepih tetapi ia akan bukan keng tapi kung, melengkung ke atas. Okey, boleh nampak kat sini. Okey, yang ketiga, selepas kita nampak semuanya menolak daripada bawah, menolak daripada atas, jadi rongga toraks ini akan sangat kecil saja. Dia tak okey, tinggal kecil je. Kalau tadi besar kan, ni lepil saja dah lah, ditolak lagi, melengkung sikit, tinggal sikit saja, kecil saja. Jadi poin yang ketiga kita nak cerita tentang rongga toraks. Jadi rongga toraks kita akan lebih kecil, isi padunya lebih kecil. Jadi menghasilkan tekanan udara di dalamnya. Okey, dalamnya bertambahlah tinggi. Okey, tinggi sebab sempit. Okey, yang keempat, aku tulis kat sini. Okey, yang keempat, tekanan udara. Okey, kita nak buat perbandingan dululah. Tekanan daripada luar adalah lebih rendah daripada tekanan di dalam. Okey, jadi tekanan luar itu adalah lebih rendah daripada tekanan dalam rongga toraks. Okey, kita boleh nampak jelas di sini tadi. Jadi tekanan dalam ini adalah lebih tinggi. Jadi tekanan yang tinggi, tekanan dalam yang lebih tinggi, okey, yang tinggi menolak udara keluar. Okey, sebab udara sekarang ni berada daripada dalam. Jadi tekanan dekat sini yang tinggi, tolak keluar. Okey, senang je. Okey, jadi sekarang ini keyword yang pertama yang anda perlu cakap, yang anda perlu tulis adalah otot intercostal. Bagi tahulah mengendur ataupun mengecut. Yang kedua, kita perlu bagi tahu tentang otot. Ceritakan tentang otot diafragma. Sama ada ianya mengendur atau mengecut juga. Okey, yang ketiga kita boleh menerangkan tentang rongga toraks pula. Sama ada ianya lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang keempat pula kita terangkan tentang tekanan. Jadi kita kena bagi tahu tekanan yang tinggi itu daripada luar, yang lebih tinggi di luar ataupun di dalam. Yang mana, okey, kalau di dalam jadi tekanan daripada dalam akan menolak keluar. Kalau tekanan luar lebih tinggi, maka tekanan luar akan menolak ke dalam. Jadi keempat-empat ini perlu ada dalam jawapan anda. Okey, sekarang mari kita lihat perbezaan antara menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, di sini adalah menarik nafas, di sini adalah menghembus nafas. Jom kita lihat dulu apakah yang perbezaan, okey, membezakan kedua-duanya. Okey, untuk diafragma akan mengecut, ototnya akan mengecut dan akan melepih. Okey, ini adalah keyword dia yang penting.
dan menepis ke arah bawah. Kita boleh tengok anak panah ke arah bawah ya. Di sini anak panah. So dia akan melepis seperti ini. Okey, berbeza dengan menghembus nafas. So apabila menghembus nafas, otot diafragma akan mengendur. Okey, dan apabila mengendur ianya akan melengkung. Okey, melengkung K-U-N-G-kung akan melengkung ke arah atas. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, melengkung beza sangat dengan sebelah ni dan dia menolak ke arah atas sebab dia mengendur. Jika yang ini dia akan menolak ke arah bawah anak panahnya. Okey, nampak beza ya. Okey, untuk menarik nafas pula juga pergerakan sangkar rusuknya akan bergerak ke arah atas dan juga ke arah luar. Okey, kerana otot interkostalnya, okey, otot interkostal akan mengecut. Sama seperti diafragma tadi, mengecut. Jadi dia akan menolak ke arah atas lah, dia akan tertarik ke atas. So ini adalah anak panah yang berwarna merah. Sementara okay, sedangkan untuk pergerakan sangkar rusuk bagi menghembus nafas, badan kita semua akan ke bawah. Jadi sangkar rusuk akan ke bawah dan juga dia akan bergerak ke arah dalam. Okay, menekan ke dalam. Kerana otot interkostalnya okay, mengendur. Okay, seterusnya isi padu rongga toraks pula. Untuk menarik nafas, isi padu rongga toraks akan, okay, macam kita lihat tadi, pen warna hijau, okay, semua ke bawah, semua ke atas, jadi rongga toraksnya akan gemuk. Sementara yang ni apabila menekan, yang warna merah pula menekan ke arah sini, okay, ianya akan mengecil sahaja. Boleh nampak beza kan? Okay, melengkung jadi kecil. Okay, jadi isi padu rongga toraks untuk menarik nafas ini menghasilkan isi padu yang besar, yang bertambah. Okay, atau cikgu suka guna perkataan lebih besar lah. Okay, sementara untuk menghembus nafas menghasilkan isi padunya akan berkurang kerana ditekan ya. Jadi dia akan berkurang. Okay, this is the word. Yang mana akan menghasilkan rongga toraks yang lebih kecil. Okay, sementara untuk menarik nafas pula tekanan udara di dalam rongga toraks okay, akan lebih rendah. Okay, tekanannya kerana luas, okay, jadi lebih rendah daripada tekanan luar. Atau kita boleh juga gunakan perkataan istilah yang tekanan udara di dalam rongga toraks adalah berkurang. Macam cikgu cakap tadilah, kalau kita gunakan perkataan lebih, mesti comparekan daripada atau berbanding. Okay, sementara bagi menghembus nafas pula, udara keluar dan rongga toraks kat sini pun jadi lebih kecil. Jadi ruang lebih sempit. Tekanan udara di dalam ruang ini akan lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada tekanan luar. Okay, tekanan di sini drop sebab besar. Okay, dan tekanan luar pula, tekanan udara di luar akan lebih, jika ini lebih rendah, jadi kat sini akan jadi lebih tinggi lah berbanding dengan rongga toraks. Jadi, tekanan yang lebih tinggi daripada luar ini jadi menyebabkan udara akan ditolak daripada luar ke dalam. So, dia akan bawa masuk ke dalam. Manakala bagi menghembus nafas, tekanan ditinggi di dalam tadi. Jadi tekanan udara luar akan lebih rendah. Rendah berbanding dengan di dalam lah. Okey, so tekanan dekat luar lebih rendah. Akan jadi tekanan yang tinggi daripada dalam ni akan menolak keluar. Jadi tekanan udara ditolak daripada dalam. Okey, yang lebih tinggi keluar. Okay, jika tadi kat sini tekanan udara dekat luar lebih tinggi, jadi dibawa masuk, ditolak
masuk dari luar ke dalam. Yang ini daripada dalam ke luar. Semuanya mesti bergantung kepada tekanan manakah yang lebih tinggi. Jadi tekanan yang lebih tinggi akan menolak udara keluar ataupun masuk. Model mekanisme pernafasan. Kita boleh bina model ini ya untuk anda lebih memahami dan dapat membayangkan apakah yang berlaku di dalam anda punya sangkar rusuk, pada anda punya diafragma, juga rongga toraks anda. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah warna hijau ini kepingan getah ditarik ke bawah. Jadi apabila kita tarikkan ke bawah, anak panah ke bawah ini, jadi pemerhatian yang kita dapat lihat ya, apa yang berlaku, belon di dalam ini akan mengembang. Dia akan mengembang. Jadi apabila mengembang, isi padu balang plastik ini akan meningkat ataupun bertambah pun boleh guna perkataan bertambah. Dan menyebabkan tekanan udara disebabkan kat sini mengembang. Jadi tekanan udara di dalam ini akan lebih rendah. Macam cikgu cakap tadi, kalau kawasannya lebih besar, maka tekanan akan drop, akan rendah. Jadi lebih rendah daripada tekanan atmosfera ataupun kita boleh gunakan sebagai tekanan luar daripada balang ini. Jadi tekanan udara luarnya akan lebih tinggi. Tinggi daripada luar, daripada balang. Jadi bila tekanan tinggi di sini, P adalah lebih tinggi, P di dalam ini adalah lebih rendah. Jadi ini akan mewakili proses anda menarik, seperti mana anda menarik nafas. Betul kan? Bila kita menarik nafas, kita boleh nampak semuanya mengembang di bahagian dalam. Tetapi menyebabkan tekanan di dalamnya lebih rendah dan tekanan yang lebih tinggi di bahagian luar berbanding dengan dalam. Jadi mari kita lihat pula jika kepingan getah ini kita tarikkan ke atas. Cikgu gunakan pen warna hijau ya. Cikgu tolakkan. Bukan tarik, kita tolakkan ke atas. Jadi apa yang berlaku di sini, belon di dalam ini akan kelihatan mengecut. Menjadi lebih kecil saiznya. Dalam ni kalau anda nak guna mengembang, boleh nak gunakan perkataan besar pun boleh ya. Yang ini mengecut atau menjadi lebih kecil. Kemudian isi padu dekat dalamnya akan menurun lah. Ataupun kita boleh kata berkurang isi padunya. Dan tekanan udara apabila berkurang, jadi tekanan udaranya akan lebih rendah. Akan lebih tinggi lah kan. Sebab kawasan dia sempit, jadi tekanannya akan lebih tinggi daripada luar. Manakala tekanan dekat luar, jika tekanan kat dalam ni lebih tinggi, tekanan di luar akan lebih rendah daripada di dalam balang itu. So, kat sini lebih rendah. Di dalam balang, pada belon, menyebabkan tekanan rendah. Jadi, mekanisme ini mewakili proses anda menghembus nafas. Bila kita menghembus nafas, everything akan mengecut dan kecil. Jadi ini adalah model yang kita boleh bina untuk melihat sistem respirasi dan kita boleh bandingkan dengan badan kita ya, sistem respirasi badan kita. Antara bahan yang anda boleh gunakan untuk model ini, yang pertama adalah di atas sekali gabus. Gabus ini perlu ditutup dengan rapat pada balang plastik ini. Ini kita namakannya sebagai balang plastik. Supaya tidak ada udara masuk lah. Sebab tu kita gunakan gabus di atas balang plastik ini. Contoh balang plastik ini pula, kita boleh gunakan botol minyak masak yang 5 liter tu. Ataupun botol apa-apa yang plastik yang anda boleh gunakan. Seterusnya di sini adalah belon. Ada 2 belon, kiri dan kanan, yang mana bersambung dengan satu tiub yang juga bersambung dengan gabus, iaitu kita namakannya sebagai tiub Y. Tiub Y ini anda juga boleh gunakan straw ataupun apa-apa bahan objek yang panjang yang berlubang di tengahnya.
dan kita boleh ikat dan berbentuk cabang Y. Okay, dan last sekali di bawah ini adalah struktur yang terdiri daripada kepingan getah, atau jika anda sukar untuk mendapatkan kepingan getah, anda juga boleh gunakan kepingan plastik untuk membina model ini. Jadi model itu nanti kita akan comparekan dengan sistem respirasi pada badan kita. Okey, jom kita lihat satu persatu. Untuk bahagian model balon ini ya, kita boleh samakan dengan peparu kita. Ya, kita ada dua paru-paru kiri dan kanan. Juga kita gunakan dua balon kiri dan kanan. Seterusnya, untuk kepingan getah ini, yang mana kita boleh tarik ke bawah dan juga kita boleh tolak ke atas, ini kita boleh bandingkan dengan struktur diafragma dalam badan kita. Okey, diafragma. Okey, seterusnya, untuk isi padu balang plastik ini, isi padu keseluruhannya, ini kita boleh bandingkan dengan rongga toraks pada badan kita. Okey, dan yang terakhir sekali ialah tube Y. Okey, tube Y ini yang bercabang ini kita boleh bandingkan dengan kita punya bronchus di sini ya. Okey, bronchus, B-R-O-N-K-U-S, bronchus. Okey, jadi di sini kalau kita lihat balon adalah paru-paru kita. Di sini balon. Tube Y pula adalah kita punya bronchus yang cikgu warnakan dengan warna orange ini. Kemudian kita punya tube Y, kita punya kepingan getah di bawah ini adalah sama dengan diafragma kita di bawah. Dan satu lagi rongga toraks kita yang kita bernafaskan. Okay, so ini adalah balang plastik dia. Okey, kita akan tengok pula eksperimen yang pertama untuk subtopik ini, iaitu untuk mengkaji perbezaan peratusan komposisi oksigen di dalam udara sedutan kita, iaitu udara yang masuk ke dalam kita punya peparu dan juga udara hembusan yang kita keluarkan daripada peparu kita. Okey, jadi kita nak tengok yang manakah percentage dia untuk oksigen dia tinggi dan rendah. Okey, jadi kita ada dua lah udara yang kita nak fokus, iaitu sedutan yang disedut dan yang dihembus keluar. Hipotesis menyatakan bahawa peratusan komposisi oksigen dalam udara sedutan yang kita sedut adalah lebih tinggi daripada udara yang kita hembus. Okey, ini kita fokus kepada oksigen. Okey, oksigen. Ya. Jadi dikatakan hipotesisnya ialah oksigen banyak dalam udara sedutan. Jadi adakah benar? Jadi kita nak tengok pemboleh ubahnya adalah jenis udara lah. Jenis udara ada dua. Tadi kita nak pakai sedutan dan hembusan. Sedutan S dan hembusan H. Okey, kemudian bergerak balas iaitu aras air yang ada dalam balang gas nanti kita nak tengok. Dan juga yang dimalangkan adalah suhu dan tekanan udara. Kita samakan. Jadi ini adalah contoh dua eksperimen yang mana ini adalah untuk mengkaji kita punya udara sedutan. Okey, yang mana udara sedutan kita adalah sama dengan udara di sekeliling kita. Sebab kita menyedut udara di sekeliling kita. Jadi kita ambil udara di sekeliling lah. Okay. Sementara yang kedua ini pula, eksperimen ini adalah untuk mengkaji komposisi oksigen dalam udara hembusan. Dan udara hembusan ini datangnya daripada badan kita sendiri. So kat sini kita keluarkan udara daripada mulut kita. Okay, so cikgu akan terangkan satu persatu. Untuk eksperimen udara sedutan, jadi kita ambil udara di sekeliling kita dan kita terlangkupkan menggunakan balang gas, balang kaca ini, balang gas lah. Okay, kita letakkan udara di sekeliling dalam balang gas, kemudian kita terlangkupkan pada lilin yang sedang menyala. Ya, lilin yang sedang menyala. Kita tahu yang pembakaran memerlukan oksigen. Jadi, oksigen yang ada di dalam balang gas ini ataupun udara sekeliling ataupun udara sedutan kita ini akan kehabisan digunakan oleh lilin untuk terbakar. Okay, so sehinggalah habis dalam masa beberapa saat lilin ini akan terpadam.
tidak ada api lagi. Jadi kita dapat andaikan di sini bahawa oksigen telah pun habis digunakan. Jadi apabila oksigen habis digunakan, aras air yang awal di sini, jadi apabila dah dihabiskan tempat oksigen dalam balang gas tadi, tempatnya yang telah hilang digunakan, yang telah habis digunakan akan digantikan oleh air. Jadi air akan naik dan kita boleh nampak air naik di sini. Dan inilah tempat oksigen yang telah pun diganti oleh air. Manakala untuk eksperimen udara hembusan pula, udara akan dikeluarkan daripada mulut kita dan masuk ke dalam balang gas yang telah pun ditelangkupkan. Balang gas ini asalnya adalah dipenuhi dengan air. Tetapi apabila kita hembuskan udara di dalamnya, ia akan membentuk, udara tersebut akan naik ke atas kerana ketepatan yang rendah dan akan terhasillah di atas ini pengumpulan udara hembusan daripada mulut kita. Okey, jadi kita boleh lihat berapakah persen udara hembusan yang ada yang terhasil di balang gas ini. Okey, jadi keputusan yang kita boleh dapati ialah aras air akhir yang terbentuk di dalam balang gas dalam eksperimen udara hembusan ini adalah lebih kurang 1/5 daripada balang gas tadi. 1/5 ini jika kita tukarkan kepada dalam bentuk peratus, okay, kita akan dapat, okay, so cikgu tekan kalkulator bagi anda nampak lihat dengan jelas. 1/5 darab dengan 100, so kita dapat 20. So, lebih lingkungan dalam 20. Ataupun kita boleh tulis sebagai 21%. 20-21. Menghampiri 1/5 dan 20 ke 21%. Okay, untuk eksperimen udara hembusan pula, yang kita dapat adalah lebih rendah daripada 1/5. Okay, lebih rendah dari 1/5 hasilnya. Jadi, jika lebih rendah daripada 1/5, ianya adalah di bawah 20%. Okay, jika kita lihat daripada segi komposisi udara, komposisi gas di dalam udara, komposisi udara, jadi kita dapat lihat yang sebenarnya peratusan oksigen ini di dalam udara hanyalah lebih kurang 16% sahaja. Jadi ianya eksperimen ini membuktikan bahawa oksigen di dalam udara sedutan kita adalah melebihi 20%, iaitu dalam lingkungan 21%. Manakala untuk udara hembusan, komposisi oksigennya adalah rendah atau lebih kecil daripada 20%. Dan ianya terbukti, okay, dan hanya 16% sahaja oksigen di dalam udara hembusan. Okay, jadi inilah keputusan eksperimen ini. Untuk eksperimen yang kedua pula adalah untuk mengkaji kepekatan perbezaan kepekatan karbon dioksida. Jika tadi oksigen, ini pula adalah karbon dioksida, ya, di dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Sedutan iaitu udara yang dimasuk dan juga udara hembusan, udara yang keluar. Okey, jadi hipotesis menyatakan bahawa kepekatan karbon dioksida di dalam udara hembusan, okay, jika tadi udara sedutan, okay, lebih tinggi. Okay, sekarang ini udara hembusan pula lebih tinggi kepekatan karbon dioksidanya berbanding dengan udara sedutan. Okay, ianya berbeza. Mari cikgu tunjukkan. Okay, ini tadi adalah eksperimen yang pertama. Oksigen, udara sedutan lebih tinggi daripada udara hembusan. Tetapi untuk karbon dioksida pula, udara hembusan lebih tinggi daripada udara sedutan. Okey, jadi kita akan teruskan dengan eksperimen ini. Okey, pemboleh ubahnya adalah jenis udara yang dilalukan ke dalam air kapur, iaitu udara sedutan dan hembusan, S dan H. Kemudian bergerak balas adalah keadaan air kapur tersebut, sama ada mungkin tiada berlaku sebarang perubahan ataupun air kapur tersebut menjadi keruh. Dan seterusnya yang dimalakkan adalah kepekatan air kapur tersebut.
Okay, kita kekalkan kepekatan yang sama. Maksudnya kita bancuhan tu adalah sama kepekatannya. Okey, jom kita tengok eksperimen ini. Okey, eksperimen ini menunjukkan seorang pelajar lelaki sedang menghembus udara hembusannya ke dalam satu tiub. Tiub ini mempunyai dua cabang lah. Satu ke arah kiri dan satu ke arah kanan. Ke arah kiri ini kita sambungkan dengan satu klip yang kita namakan sebagai klip A. Okey, dan satu lagi kita sambungkan dengan satu klip yang bernama klip B. Okey, klip B ini, cikgu akan ceritakan tentang klip B dahulu. Klip B ini akan dimasukkan ke dalam satu conical flask ataupun tabung conical, kan, tabung bentuk kon. Okey, yang mana udara disedut masuk ke dalamnya. Okey, udara masuk dan di sini kita boleh nampaklah udara ini adalah udara luar, udara sekeliling kita, atau kita boleh gunakan istilahnya sebagai udara sedutan. Sebab dia adalah udara sekeliling kita. Okey, dan udara sedutan ini dibawa masuk ke air kapur tersebut. Dan kita akan lihat perbezaan atau perubahan air kapur ini dalam tabung uji. Okay, saya namakan tabung uji ini adalah tabung C. Bukan tabung uji, maaf. Tabung kon C. Okey, manakala ini pula adalah D. Okey, jadi di sini kita dapat lihat ya, seterusnya udara hembusan ini pula dibawa ke klip A dan masuk ke dalam D. Okey, yang mengandungi air kapur, dan kita akan lihat pula air kapur di bahagian D ini adalah sama ada berubah ataupun tidak. Dan seterusnya udara tersebut akan dibebaskan keluar melalui lagi satu tiub kaca. Okey, jadi ini kita namakan dia sebagai udara hembusan. Okey, bermula daripada sini ke sini dan keluar balik. Di sini pula adalah udara sedutan. Udara sedutan, okey. Dan kita boleh bebaskan dia keluar. Okey, jadi ini adalah eksperimennya. Kita ada udara sedutan dan udara hembusan. Jadi, sebagai untuk mengulang kaji, kita tahu ya, air kapur akan bertindak balas. Okey, apabila campur dengan karbon dioksida, ianya akan menjadi keruh. Tetapi jika tiada karbon dioksida, okey, bertindak balas kepada air kapur, maka tiada perubahan akan berlaku. Okey, jadi kita lihat keputusannya. Untuk keputusannya, okey, jenis udara yang dilalukan ke dalam air kapur ya, jika udara sedutan ini, keadaan air kapurnya adalah tiada perubahan. Kita jawab tiada perubahan. Ataupun anda juga boleh jawab dengan menggunakan istilah tidak berubah ataupun kekal jernih. Okey, itu antara jawapan yang anda boleh jawablah. Okey, sementara bagi udara hembusan pula, di sini air kapur tersebut akan menjadi keruh. Okey, keruh dia seperti mana air 100 plus tu, warna dia seperti itulah, tapi malah jika lebih pekat air kapurnya, maka lebih keruhlah anda dapat lihat. Okey, dan ini adalah eksperimen yang kedua. Jadi ini membuktikan bahawa udara hembusan karbon dioksida di dalam udara sedutan adalah rendah, manakala karbon dioksida di dalam udara hembusan adalah tinggi. Jadi di sini cikgu akan membuat kesimpulannya. Okey, perbezaan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam udara sedutan dan juga di dalam udara hembusan. Bagi udara sedutan yang kita tarik nafas ini, okey, jadi cikgu tulis kat sini lah, tarik nafas. Dan ini adalah kita hembus nafas. Maksudnya udara keluar. Okey. Jadi oksigen dalam udara sedutan adalah tinggi. Okey, manakala oksigen di dalam udara hembusan adalah rendah. Manakala karbon dioksida
di dalam udara sedutan adalah rendah. Manakala karbon dioksida di dalam udara hembusan adalah tinggi. Ini bermaksud apabila kita menyedut udara, kita dapat mengambil oksigen dengan banyak. Sementara apabila udara hembusan yang dikeluarkan, oksigen telah pun berkurang kerana telah pun diserap oleh sel-sel di dalam badan kita. Sementara karbon dioksida pula di dalam kandungan udara sedutan ataupun udara sekeliling kita adalah rendah. Tetapi apabila keluar daripada badan kita, karbon dioksida adalah lebih tinggi kandungannya di dalam udara hembusan hasil daripada tindak balas respirasi daripada sel-sel badan kita dan yang mana akan menghasilkan karbon dioksida. Okey, so karbon dioksida ini terhasil daripada proses respirasi. Daripada sel-sel kemudian dikeluarkan, dibawa oleh kapilari darah dan diangkut ke peparu. Okey, itu sahaja untuk subtopik kali ini, iaitu sistem respirasi yang merangkumi hembusan nafas dan juga tarikan nafas kita. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk anda dan sebarang soalan yang berkaitan dengan sistem respirasi ini ataupun sebarang komen membina daripada anda juga, anda boleh type dan tulis di ruangan komen di bawah video ini. Cikgu akan cuba menjawab soalan-soalan daripada anda. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.